Bab pada hari apakah imam berkhutbah di Mina. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibni Abi Najih, daripada ayahnya, daripada dua orang lelaki Bani Bakar. Mereka berdua berkata, kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari tengah daripada hari-hari tasyrik, di hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik. Kami berada dekat kenderaannya. Itulah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau di Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada datuk kepada Rabi'ah, nenek kepada Rabi'ah bin Abdurrahman bin Husain. Neneknya itu bernama Sarra. Dia adalah penjaga rumah berhala di zaman jahiliyah. Katanya Nabi SAW berucap di hadapan kami pada hari kepala. Baginda bertanya, hari apa ini? Kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW bertanya, bukankah ini hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik? Abu Daud berkata, demikian juga kata bapa saudara, pakcik kepada Abi Hurrah Ar-Raqashi, bahawa Nabi SAW berucap di hari tasyrik yang pertengahan, ataupun di hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik itu. Bahawa man qala khataba yauman nahr. Ini bab pendapat, orang yang berpendapat, orang yang mengatakan Nabi SAW berucap pada hari nahar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hirmas bin Ziyad al-Bahili, katanya saya melihat Nabi SAW berucap di hadapan orang ramai di atas unta adba'nya, ini unta yang telinganya kecil, pada hari Adha di Mina, pada hari raya haji di Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Umamah, katanya saya telah mendengar khutbah Rasulullah SAW di Mina pada hari nahar. Bab di waktu manakah, bilakah imam berucap pada hari nahar? Imam berucap pada hari nahar. Imam ataupun Nabi SAW berucap pada hari nahar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rafi' bin Amr al-Muzani, katanya saya telah melihat Rasulullah SAW berucap di hadapan orang ramai di Mina ketika irtafa'ad duha, ketika waktu duha sudah agak tinggi, di atas bagal syahba, di atas bagal yang berwarna kelabu. Ali radhiyallahu anhu pula yu'abbiru anhu, menyampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu kepada orang yang berada jauh. Wan nasu baina qa'imin wa qa'idin, orang ramai ada yang berdiri dan ada yang duduk. Bab apa yang disebutkan oleh imam dalam khutbahnya, dalam ucapannya di Mina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi, katanya Rasulullah SAW berucap di hadapan kami ketika kami berada di Mina, fafutihat asma'una, maka dibuka pendengaran kami sehingga kami mendengar apa yang diucapnya dalam keadaan kami berada di tempat-tempat kami ataupun di persinggahan-persinggahan kami masing-masing. Nabi SAW mengajar mereka ibadat haji, ibadat haji mereka, sehingga balagal jimar, sehingga sampai kepada
pengajarannya berhubung dengan melontar. Itu satu terjemahannya. Ataupun sehingga Nabi SAW mengajar ibadat haji mereka itu sambil berjalan sehingga dia sampai ke tempat melontar itu, duduk ajar semacam. Di situ beliau meletakkan kedua jarinya di telinga, meletakkan kedua jari telunjuk di telinga. Ni supaya orang baik tutup. Kemudian beliau mengisyaratkan, menunjukkan anak batu yang hendak dilontarkan itu, menunjukkan kepada mengisyaratkan anak batu yang hendak dilontarkan itu, mengisyaratkan itu. Dia pegang. Ada riwayat sebut ni dia pegang gini, dia celah. Lepas tu lepas tu dia pegang, dia celah ataupun gini. Thumma amara al-muhajirin, kemudian dia suruh orang-orang muhajirin singgah, berhenti di bahagian hadapan masjid, dan menyuruh orang-orang ansar supaya mereka berhenti ataupun singgah di belakang masjid. Kemudian menyuruh orang-orang lain selepas tu, menyuruh orang lain di belakang daripada demo itulah, di sekeliling mereka itulah. Tak apalah, kita tengok pula perbincangannya. Hari gapokah imam atau nabi? Asalnya nabi lah, kemudian di sini dia tidak khusus dengan nabi lagi dah. Jadi kalau seorang pemimpin imam tu, dia nak berucap pada hari gapo di Mina, kalau nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang kita baca ni, mula-mula sekali dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hari pertengahan daripada hari-hari Mina. Yani hari-hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina tu, hari pertengahan dia hari gapo? Hari pertengahan dia. Ada yang mengatakan hari pertengahan daripada hari-hari Mina itu ialah hari yang ke-12 Zulhijjah. Ada yang mengatakan hari pertengahan itu ialah hari yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah. Kami berada dekat dengan kenderaannya ketika dia berucap di Mina tu, dalam peristiwa ni, kata sahabat. Dua orang daripada Bani Bakar ini sahabat lah, jadi tidak disebut namanya, tak apa. Hadis ni tetap boleh dipakai dan dikira sahih walaupun tidak disebut. Kalau orang lain lagu tu sebut tu an rajulain min Bani Bakrin, misalnya kalau orang lain lah min Bani gapo-gapo lah orang lain, jadi dhaif dah hadis tu, tak boleh pakai. Sebab dua orang lelaki tu majhul, tak diketahui siapa dia. Tapi kalau di sini dia sebut dua orang ni, dia kata kami melihat Rasulullah. Bila kata melihat tu, dia sahabat lah. Sebab dia bukan melihat saja ni, dah Nabi larang dah ni. Pada tahun depan istihadah, tahun yang ke-9 istihadah, tahun depan orang musyrik tak lagi tak boleh mari buat haji. Mana-mana mari buat haji sekali dengan Nabi ni orang Islam. Lepas tu dia kata kami melihat Rasulullah. Kalau orang kafir dia tak kata lagu tu melihat Rasulullah, melihat Muhammad, dia kata lagu tu. Ini menunjukkan sahabat, menunjukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat walaupun tidak tahu nama dia siapa, kita tetap boleh pakai riwayat itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita sebut tadilah, hari yang kedua daripada ayyamit tasyrik. Kalau kita kata min awsati ayyamit tasyrik,
hari pertengahan daripada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari mana? 11, 12, 13. Kalau kata hari pertengahan daripada hari Mina, dia boleh jadi 10, 11, 12. Hari Mina, hari pertengahan. Jadi bermakna hari pertengahan itu boleh jadi 11. Kalau kata hari pertengahan daripada hari tasyrik, hari yang ke-12. Di situ ia jadi khilaf di antara ulama. Sebab ada setengah riwayat kata hari pertengahan daripada hari Mina. Ada yang mengatakan hari pertengahan tu daripada hari tasyrik. Situ ya, dia jadi beza tu. Jadi kalau dalam riwayat ni dia kata dia berucap dia hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan berdasarkan riwayat ni iaitu hari yang ke-12. Sebab hari tasyrik itu bermula daripada hari yang ke-11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Apa makna tasyrik itu? Hari orang mengeringkan. Itu makna tasyrik. Mengeringkan daging. Orang kering daging. Dia kurban hari yang ke-10 lagi, hari raya tu. Hari yang ke-10 tu makan daging segar-segar lah. Lepas tu kalau banyak sangat daging tu, tak habis, tak nak makan dah. Dia mula kering hari tu. Hari yang ke-11, 12, 13 tak dah jemu dah makan daging banyak. Pakat kurban berlaku. Apa tu? Kalau hak pergi Mekah ni pula, ni macam-macam lah. Bukan hak kurban saja, kafarah lah, goni-goni video, macam-macam lah. Untuk menebus kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan semasa mengerjakan haji itu perlu mengorbankan binatang kerana tu pula. Jadi banyak lagi lah binatang kurban itu. Jadi jemu makan. Wah. Kalau kita kata nak mutah nak makan daging, tak boleh pergi dah. Jadi jemur, jemur kering. Itu dikatakan hari tasyrik. Kami berada dekat kenderaannya ketika Nabi SAW berucap dalam ucapannya yang disampaikan di Mina. Berdasarkan hak ni, iaitu hari yang kedua daripada hari tasyrik itu, iaitu hari yang ke-12. Tetapi dalam bawah tu, ta'liq bawah tu, dia kata mengikut apa yang jelas daripada keterangan Al-Aini, hari ni sebenarnya hari yang dikatakan Nabi SAW berucap di Mina tu ialah hari yang ke-11, iaitu Thani Yaumin Nahar, hari yang kedua daripada hari Nahar. Hari Nahar ni hari boleh kita kurbankan binatang lah. Hari yang pertama hari raya haji tu, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. 3 hari tu. Jadi hari yang kedua bermakna hari yang ke-11 Zulhijjah, bukan ke-12. Hari yang ke-11. Sebab dia kira iaitu hari yang kedua daripada hari Nahar, yang dikira daripada hari yang ke-10 tu. Hari yang keduanya hari yang ke-11. Itulah yang dikatakan hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik tu. Kemudian dia bincang panjang lah, kata dia berhubung dengan ucapan-ucapan itu. Sebelum pada ni pun sudah sebut dah. Dalam syarah manasik Imam Nawawi, berdasarkan tabaqat Ibnu Sa'ad daripada Amr bin Yathribi, tentang dia kata khutbah Nabi SAW pada keesokan daripada hari Nahar selepas zuhur. Dia sebut keesokan daripada hari Nahar bermakna hari yang ke-11. Sebab hari Nahar bermula hari yang ke-10, hari raya tu. Keesokan harinya bermakna hari yang ke-11. Nabi berucap ni selepas zuhur. Ini berdasarkan syarah manasik Imam Nawawi. Begini juga tersebut dalam Musnad Imam Ahmad. Tetapi hak tersebut dalam Musnad Imam Ahmad tu dia tidak ada sebut keesokan hari daripada hari Nahar itu. Tak ada sebut. Bahkan disebut pada hari Mina gitu ya. Di situlah berlaku khilaf. Berlaku khilaf.
Dalam riwayat asal lagi, dalam peristiwa Haji Wada' juga, nenek dia ni perawi ni kata nenek dia namanya Sarra'. Sarra' dengan ada hamzah di belakang dia tu, dengan mad. Ada juga setengah-setengah hanya menyebutkan nama Sarra'. Sarra' begitu saja. Yang ni dengan qasar, dengan qasar baca tu. Yang ni maksud, kalau baca lagu tu maksud apa? Sarra'. Dianya semasa jahiliyah penjaga perempuan yang menjaga rumah berhala. Dia ni nama Sarra' sana. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni sebagai salah seorang sahabiyah Nabi SAW. Dia cerita, tak kira lah zaman jahiliyah tu, tak kira, ni jadi sahabat lah. Dia kata Nabi SAW berucap di hadapan kami. Berucap di hadapan kami, mana Islam dah, pada hari ru'us, hari kepala. Gapo dia hari kepala? Iaitu hari yang kedua daripada ayyamit tasyrik. Kalau hari yang kedua daripada hari-hari tasyrik, bermakna hari ke-12. Hari yang ke-12. Riwayat yang pertama dia kata hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik. Hari pertengahan. Jadi kalau hari tasyrik itu 3, 11, 12, 13, hari pertengahan 12. Ini dia sebut hari kepala. Hari kepala tu hari apa dia maksudnya? Hari kepala itu iaitu hari yang hari kepala iaitu hari yang ke-12 juga, serupa dengan yang pertama tadi juga, daripada hari tasyrik. Sebab apa? Sebab mereka makan pada hari itu kepala binatang yang dikurbankan itu. Sebab itu dinamakan hari kepala. Demikianlah disebutkan oleh Syaukani. Jadi ini dua-dua riwayat ini nampaknya lebih menunjukkan khutbah ataupun ucapan Nabi SAW di Mina itu berlaku pada hari yang ke-12. Pada hari yang ke-12. Itulah hari yang dipanggil hari kepala ataupun hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik. Nabi SAW pun tanya, hari gapo ni? Begitu dia tanya. Jadi supaya sebelum pada ni kita sudah sebut dah, dalam masalah ni ada khilaf ni. Ada yang mengatakan hari yang ke-11, ada yang mengatakan hari yang ke-12. Jadi hak ni yang disebutkan oleh Syaukani ini, hari kepala yang dimaksudkan itu ialah hari yang ke-12. Katanya pasal hari itu orang makan kepala binatang-binatang kurban itu. Tetapi ini berbeza, seperti mana dalam ta'liq nombor 2 pula tu, bawah tu dia kata beza juga ni dalam Syarah Mawahib, Zarqani menyebutkan bahawa hari kepala itu ialah hari yang ke-11 sebab mereka makan kepala pada hari itu. Sebab kurbannya pada hari yang ke-10. Ibnul Qayyim dalam Al-Hadiyun Nabawi menulis, Yaumur Ru'us, hari kepala, ialah hari yang kedua daripada hari nahar. Hari yang kedua daripada hari nahar. Hari nahar bermula hari yang 10 hari bulan. Hari yang kedua bermakna hari yang ke-11. Situ juga kilah situ. Bil ittifaq kata dia. Ittifaq lagu mana? Ni lagu ni. Tidak ittifaq. Itu pendapat dia lah, pendapat dia. Tak apalah. Nabi SAW tanya hari gapun. Jadi dia tanya begitu seumur pun nak menarik perhatian, dengan maksud nak menarik perhatian. Jadi kami pun jawablah. Banyak kali sahabat-sahabat dalam peristiwa ni dia kata Allah wa rasuluhu alam. Sebab dia tahu banyak perkara ni yang akan berubah. Banyak perkara yang Nabi SAW rayak ni di luar daripada jangkauan mereka, di luar daripada pengetahuan mereka. Tidak serupa skala. Kalau dia jawab, Nabi SAW pun kata, bukankah ini hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik itu? Abu Daud berkata demikian juga pakcik kepada Abi Hurrah
pakcik kepada Abi Hurrah. Nama Abi Hurrah tu Hanifah nama dia. Ada setengah ulama mengatakan Hakim nama dia, Ar-Raqashi. Dia juga meriwayatkan lagu tu juga, iaitu Nabi SAW berucap di hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik. Jadi berdasarkan dua riwayat ni lebih menjurus, lebih menunjukkan kebenaran pihak yang berkata hari pertengahan itu hari yang ke-12 lah. Gitulah. Nampaknya Imam Abu Daud pun pilih hak tu kedua. Dia lebih kenal hak tu lah. Walaupun kalau kita baca berdasarkan syarah, berdasarkan seperti yang kita sebut tadi dalam taklid tadi, ada lagi orang pendapat lagu lain. Tidak dia mari riwayat tu. Tidak. Dia mari riwayat tu. Yang ni hari yang ke-12 Zulhijjah. Jadi riwayat Abi Hurrah ni duduk mana? Imam Abu Daud hanya isyarat saja. Yang ni dia sebut secara taklid begitu, dengan tidak lengkap sanad dia. Riwayat Abi Hurrah tu dikemukakan oleh Imam Ahmad dengan panjang lebarnya dalam musnadnya. Kalau nak tengok situ lah kata dia. Dalam kedua-dua hadis ni disebutkan ucapan Nabi SAW di Mina itu, iaitu di hari pertengahan hari tasyrik. Dan ini khutbah ini termasuk dalam salah satu khutbah yang khutbah haji lah, khutbah haji. Salah satu khutbah haji mengikut ulama-ulama Syafi'iyah begitulah. Mereka terima hak ni sebagai salah satu khutbah haji, termasuk dalam ibadah haji yang molek lah kalau buatnya. Adapun di sisi Hanafiyah dan Malikiyah dia tidak termasuk dalam khutbah haji. Bahkan ini termasuk dalam fatwa ataupun nasihat bimbingan Nabi SAW, gitu saja. Tidak ada bagi mereka lah, tidak ada sesuatu yang menunjukkan khutbah ini sebagai khutbah haji dengan arti sesuatu yang mustahak lah, penting lah. Tidak begitu. Ini termasuk dalam soal jawab, mengajar, ajaran. Dia hak lagu ni tidak panggil khutbah bagi mereka. Jadi sebut khutbah ni dari segi dilihat kepada makna bahasa dia, ucapan Nabi berucap. Jadi orang yang dengar tu dia kata Nabi berucap. Padahalnya dia berucap tu, dia kecek tu sebagai menjawab pertanyaan orang ke, gitu saja, bukan secara rasmi, secara khusus. Tidak. Tetapi Imam Syafi'i agak terima ni sebagai khutbah haji juga. Bab man qala khataba yauman nahr. Bab orang yang berpendapat pada hari nahar itu pun dia berucap juga, yakni imam ataupun kalau asalnya Nabi berucap juga. Khutbah ni pun khilaf juga. Jadi Imam Abu Daud ni dia banyak serupa dengan tok guru dia, banyak dalam banyak perkara dia serupa dengan tok guru dia Imam Ahmad ni. Dalam masalah ni pun dia mari hak ni yang serupa dengan pendapat tok guru dia Imam Ahmad, dan hak dia setuju. Imam Syafi'i pun lagu ni dia terima hak ni sebagai khutbah haji juga. Tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tak terima. Pada hari nahar ni pun tak terima sebagai khutbah haji juga. Khutbah ni pun khilaf juga. Mengikut Syafi'iyahnya termasuk dalam khutbah haji. Tetapi Hanafiyah dan Malikiyah tidak kira hak ni sebagai khutbah haji. Jadi Imam Abu Daud hari ni hak ada, hak terima sebagai, nampaknya macam khutbah haji. Dia disebut sebagai khutbah. Riwayat daripada Hirmas ni pula, dia kata dia tengok Nabi SAW berucap di hadapan orang di atas unta dia Al-Adba. Itu gelaran lah unta dia, pada hari Adha di Mina. Jadi terlebih dahulu kita kena tengok ni jarang-jarang jumpa ni, sebab sahabat-sahabat ni bukan sahabat-sahabat yang lama duduk sekali dengan Nabi, dah setengah-setengah tu situ je jumpanya. Macam Hirmas
bin Ziyad Al-Bahili, Abu Hudair Al-Askari berkata dia dan ayahnya adalah penduduk Yamamah. Abu Zakaria Ibn Mandah berkata huwa akhiru man mata minas sahabah bil Yamamah, orang terakhir mati di kalangan sahabat di Yamamah. Ikrimah bin Ammar kata saya berjumpa dengan dia pada tahun 102 Hijrah. 102 Hijrah. Dia tu. Dia tengok Nabi SAW berucap dalam Musnad Ahmadnya disebutkan ra'aitu wa abi murdifi khalfahu ala himarin ra'aitu wa abi murdifi khalfahu ala himarin wa ana saghir. Saya dan ayah saya dalam keadaan gendong lah, dalam keadaan dia gendong saya di belakangnya di atas himar. Saya kecil lagi pada masa itu. Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayah dia tu pun sahabat jugalah. Dia pun sahabat juga, tapi dia tengok tu masa kecil lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan orang di atas unta dia Al-Adba. Bapa dipanggilkan unta Al-Adba tu sebab telinga unta tu kecil. Setengah orang kata sebab unta tu putus, unta dia tu terpotong. Tidak, Al-Adba adalah yang berpendapat begitu, tetapi lebih tepatnya unta tu kecil, telinga dia. Pada hari Adha, bila kata pada hari Adha ni, hari raya tu lah, yang ni hari yang ke-10, hari yang ke-10 Zulhijjah di Mina, di Mina. Hari yang ke-10 Zulhijjah di Mina. Dia dengar Nabi SAW berucap, dia tengok Nabi SAW berucap. Bermakna ada ucapan, ada khutbah orang panggil pada hari itu pun. Hari itu pun ada juga khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Umamah, dia kata saya mendengar khutbah Rasulullah di Mina pada hari Nahar. Imam Abu Daud amari yang menampakkan macam khutbah. Mana dia terima waktu itulah yang dia terima. Mana tidak, ni bercanggah lah dengan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Bercanggah. Mereka pakai hak ni hak kata khutbah ni sebagai cakap gitu saja. Bukan boleh kita kata sebagai khutbah sengerti. Lepas tu pada waktu manakah imam tu nak berucap pada hari Nahar itu? Waktu mana dia berucap? Kalau kita kata sudah terima dan Nabi ada berucap pada hari itu, waktu mana? Masa mana dia berucap? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rafi' bin Amr Al-Muzani. Rafi' bin Amr Al-Muzani, dia kata dia tengok Rasulullah SAW berucap di hadapan orang ramai di Mina ketika sudah agak tinggi, waktu duha, di atas baral syahba, di atas baral yang berwarna kelabu. Di sini disebut. Dia siapa dia? Rafi' bin Amr Al-Muzani ni, iaitu adik-beradik kepada Aid bin Amr. Kedua-duanya adalah sahabat. Duduk di Rafi' ni duduk mana? Di Basrah. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW dua hadis sahaja. Yang pertamanya hadis Al-Ajwah minal Jannah yang disebutkan oleh Ibnu Majah, dan yang keduanya inilah hadis ni. Dia ikut serta dalam haji ni dan dia tengok Nabi SAW atas baral ni. Ni jadi kalau kita tengok di sini dia kata Rasulullah SAW berucap di hadapan orang ramai di Mina hina irtafa'ad duha,
Ini bercanggah nampaknya dengan apa yang diterima oleh ulama-ulama Syafi'i, bahawa semua ucapan Nabi SAW dalam peristiwa haji ini disampaikan oleh baginda selepas sembahyang zuhur, kecuali ucapan yang disampaikan di Namirah, itu sebelum zuhur. Ulama-ulama Syafi'i terima semuanya selepas zuhur belakang ucapan masa, dari segi masa dia, kecuali ucapan di Namirah, hak tu sebelum zuhur, tapi selepas gelincir matahari, dah. Seperti yang tersebut dalam kitab Raudah Imam Nawawi. Begitulah. Jadi kalau kita terima hak ni setelah agak tinggi waktu duha, itu bukan selepas zuhur, dak tu waktu duha, tak gelincir pun lagi matahari. Nampak riwayat ini bercanggah dengan hak tu. Di atas baral syahba, hak ni nampak bercanggah pula dengan riwayat hak tadi, Hirmas tadi, yang kata di atas unta adba. Hak ni pula kata di atas baral syahba. Kedua-duanya menceritakan kedua-duanya menceritakan khutbah pada hari nahar berlaku. Hirmas bin Ziyad itu pada hari nahar juga, tapi di atas unta adba. Hak ni pula di atas baral syahba. Nampak bercanggah. Jadi ulama macam-macam lah pendapat tu. Ada kata hak ni hak kata di atas unta adba tadi betul-betul pada hari nahar. Ni hak dalam hadis Rafi' ni pula pada hari yang lain, bukan pada hari nahar. Sebab tidak mungkin kalau hari yang sama tu kenderaan lain. Dia kata gitu. Boleh jadi. Itulah sebab ulama-ulama dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanafi kata ni sebenarnya bukan ucapan, dia kecek. Dia kecek. Jadi kecek tu ada ketikanya tukar kenderaan, boleh jadi tukar. Hari yang sama pun boleh jadi tukar. Bukan sebagai khutbah, tapi cuma masing-masing ni cerita dia royak sebagai khutbah. Di situ ada tulis, kita boleh tengok dalam syarah ni 269. Dia kata wa kataba Maulana Muhammad Yahya al-Marhum min taqriri syaikhihi. Ni Syekh Khalil Ahmad ambil daripada takrir Syekh Rashid Ahmad Gangguhi. Ni Maulana Muhammad Yahya ni ayah kepada Syekh Zakaria. Ayah kepada Syekh Zakaria ni dia antara yang terpilih lah dalam catatan Tok Guru besar Rashid Ahmad Gangguhi itu. Rashid Ahmad Gangguhi Tok Guru di Deoband lah, yang kawan baik dengan pengasas Darul Ulum Deoband, Maulana Qasim Nanutwi. Jadi banyak mengajar Rashid Ahmad Gangguhi itu juga. Jadi dengan sebab itu sanak-sanak kita ni hadis ni dia sampai kepada dua orang, Qasim Nanutwi dan Rashid Ahmad Gangguhi. Jadi dia salin hak Tok Guru dia mengajar tu, dia catat. Itu orang panggil takrir. Kalau kata takrir ni catatan, salinan anak murid. Dia dengar Tok Guru mengajar, dia catat. Jadi lebihnya Maulana Muhammad Yahya ni ayah Syekh Zakaria ni, sebab dia satunya anak murid yang memang terpilih, disayangi oleh Tok Guru dia. Yang keduanya, dia catat dua kali. Dulu semasa ngaji dulu, lepas tu akhirnya di saat akhir Tok Guru dia mengajar, dia catat pula. Kali terakhir Tok Guru dia mengajar, lepas ni tak sih lah mengajar, dia catat pula. Jadi hak dia catat tu kemah. Hak dia catat dalam bahasa Urdunya, lepas tu dia tukar bahasa tu ke dalam bahasa Arabnya, dan dia selalu rujuk kepada Tok Guru dia ni. Tu dah kan ni lagu ni dia Tok Guru dia sembang. Betul. Dia ngesah, Tok Guru dia ngesah. Jadi hak tu jadi kemah tu hak dia. Kemah hak dia. Catat tadi tu kemudiannya jadi Al-Kaukabud Durri. Dia ni gomak benar. Al-Kaukabud Durri tu syarah kepada Tirmizi. Tok Guru dia mengajar Tirmizi, dia catat dia buat dalam bahasa Arab pula.
Jadilah Al-Kawkabud Durri sekarang ni ada lah waktu tu. Waktu takrir Tirmidzi, waktu guru dia tu lah catatan ketika mengajar Bukhari, takrir Bukhari, waktu jadi Lami'ud Darari. Lami'ud Darari ni syarah kepada Bukhari itulah. 10 jilid waktu. Catatan dia, mujur dia lah. Orang boleh tahu tu dalam bahasa Arab. Kalau tidak orang tak tahu pagla ni. Gapo dia pengajaran Rashid Ahmad Gangguhi. Hebat setara mana ni orang tak tahu. Sebab dia lah. Jadi orang tahu. Ni dalam catatan dia. Tak tahulah, kita tidak dapat pasti takrir ni takrir hak mana. Kalau takrir hak maksudnya hak Bukhari, Lami'ud Darari itulah. Kalau takrir hak Tirmizi maksudnya Al-Kawkabud Durri, atau mungkin hak ni hak lain. Tapi kita dapat di sini dia kata gap. Hak dia catat daripada Tok Guru dia kata riwayat-riwayat berhubung dengan ucapan-ucapan khutbah-khutbah Nabi dalam haji dia tu memang berbeza-beza banyak kata dia. Yang nyata daripada kalau kita perhati semua riwayat-riwayat itu, iaitu Nabi SAW memang ada cakap macam kecek semacam kata dia. Dalam beberapa hari semasa buat haji itu, daripada hari yang ke-7 hingga selesai buat haji itu memang dia ada kecek. Inilah yang jelas kalau kita perhati hadis, bukan dia senyap buat kerja dah. Dia ada kecek bila-bila dia sebut labbaik Allahumma labbaik, macam-macam lagi ucapan tu kan. Selain daripada tu dia ada kecek dengan orang. Kalau orang tanya dia jawab. Itulah kalau kita perhati daripada semua hadis tu kita akan nampak begitu. Mereka Nabi SAW sentiasa memberi pengajaran kepada mereka, terutama pada hari tu memang sangat pentinglah, sangat perlulah orang kepada nasihat, kepada pengajaran, peringatan daripada Nabi SAW. Begitu juga kalau nak tahu tentang hukum hakam kerja haji, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW, orang lain pun begitu juga. Paling penting lah, paling perlulah di Nabi SAW ceritanya pada hari itu. Jadi tidak sepatutnya kita terjehkan mana-mana riwayat dengan kita mengatakan 3 ke atau 4 ke. Tidak begitu sebenarnya. Kalau nak ambil kira hak Nabi kecek banyak lah. Orang ni dia faham hak Nabi kecek ni sebagai khutbah, ucapan. Padahal Nabi kecek biasa aja. Jadi nak menentukan hak ni, itulah beza. Tokoh-tokoh mujtahid ni jadi berbeza. Hak sebenarnya, hak termasuk dalam hak haji sebenarnya berapa? Itulah yang jadi beza. Ada yang kata 3, ada yang kata 4. Mengikut pendapat ulama-ulama kita dalam mazhab Hanafi, dia kata imam berucap pada hari yang ke-7 Zulhijjah. Ini hak diterima oleh mereka. Pada hari yang ke-9, yang ni hari Arafah tu, khutbah di Namirah tu. Kemudian hari yang ke-11, ni hak dia tu terima. Hak lain-lain tu orang tidak panggil khutbah haji, ucapan gitu lah. Apa yang mereka diterima 3 tu saja? Apakah mereka menafikan hari-hari lain ni? Ni ada dalam hadis sebut khutbah gapo ni? Tak, dia kata tidak nafi. Mereka terima hak ni untuk taisir ala nas, untuk memudahkan kepada orang je tu. Li'anna fi ijtima'ihim kull yawm, sebab nak beri pun kalau kata berucap dan mesti kena dengar. Ini termasuk haji, dalam khutbah haji mana nak hari kalau nak kira gitu kan ada. Nak berkumpul orang ni susah. Nak menghimpunkan orang, nak mengumpulkan orang, dan orang tu nak berkumpul dalam keadaan semua tiap-tiap hari tu susah. Sebab mereka dalam keadaan masing-masing duduk buat ibadat. Ini bukan berarti bahawa mereka mengatakan tak boleh lebih daripada 3 tu saja. Hak lebih daripada 3 tu terlarang ataupun bid'ah atau apa. Tak, tidak mana lagu tu. Cuma mereka pilih hak ni atas dasar hak ni lah yang nampaknya paling ketara dalam banyak-banyak. Paling ketara dan paling nampak macam lebih rasmi.
Mereka pilih hak tu hak utama. Ada pun hak lain-lain kita boleh terima. Tidak boleh kita kata bid'ah ke benda ni ataupun salah ke. Tak, boleh juga. Tetapi kalau tak pergi ke, tidak terkumpul ke, tidak ada sekali ke, tak apa. Tidaklah kata siapa mencacatkan. Tak, kalau tak ada pun tak apa. Kalau memudahkan orang, lebih memudahkan. Wallahu a'lam. Itulah yang tersebut di dalam takrir Syekh dia yang ditulis oleh Maulana Muhammad Yahya. Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Zaman dulu dia tak ada speaker. Dia tak ada pembesar suara. Tak ada. Jadi nak menyampaikan itu Ali yang menyampaikan kepada orang-orang hak jauh. Tapi dalam riwayat yang kita baca kemudian, Tuhan buka telinga kami. Saat ni Tuhan buka telinga kami. Jadi dengar belakang duduk mana-mana pun. Hak ni pasal kemah jauh dengar belakang. Hak tu mana pula? Sedangkan hak ni Sayyidina Ali tolong rakyat. Jadi sebagai muballigh lah kita kata, sebagai muballigh atau sebagai mu'abbir. Di sini disebut yu'abbiru an. Ni ada ketika-ketika. Itulah yang dikatakan mukjizat. Mukjizat ni bukan semua ikut serah Tuhan diri tu dah. Ketika Tuhan nak bui, bukan serupa ilmu dunia kata bila nak jadilah. Pakar hak tu jadilah. Ada, tidak lagu tu. Dia tak ada pakar-pakar apa-apa, tak ada. Itu dia beza. Kalau kita tengok sini, nampak Ali tu ada jutulu rakyat menyampaikan hak dia sama. Mana dengan suara dia sendiri tak sapa. Tak sapa. Sebab apa? Orang ramai. Seramai mana? Setengah-setengah ulama mengatakan 100,000 lebih. Suara biasa. Di sini disebutkan Sayyidina Ali tolong sampaikan apa yang dia cakap tu kepada orang yang lebih jauh. Orang pula ada hak berdiri, ada hak duduk, macam-macam. Begitulah keadaan pada hari itunya. Pada hari Nahar, yakni pada hari raya tu lah, hari yang ke-10 Zulhijjah tu. Begitulah keadaannya. Kemudian bab apa yang disebut oleh imam dalam khutbahnya di Mina. Gapo dia kata tu dia royak pada hari Mina tu. Ni dalam riwayat ni Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan kami ketika kami berada di Mina, fafutihat asma'una, maka dibuka pendengaran kami, sehingga kami mendengar apa yang dia ucapkan dalam keadaan kami berada di tempat tinggal masing-masing. Fi manazilina. Manazil tu, ni buat kemah sini, ni buat kemah sini, ni jauh lah masing-masing duduk. Dengar apa yang dia ucap. Dia pun ajar. Jadi ada beberapa perkara yang muskil di sini. Yang pertamanya hak tadi, iaitu dibuka telinga kami dengar. Sedangkan hak tadi dia suruh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali yang menyampaikan itu. Dan ini menunjukkan seperti kita kata tadi, dia ada dua keadaan. Satu keadaan biasa, satu lagi keadaan Allah SWT buka, bui mukjizat, bui jadi mukjizat kepada Nabi SAW. Jadi telah berlaku kedua-duanya ni, telah berlaku. Seperti kita kata beginilah, suara ada ni ketika mati api, tak ada elektrik, ketika tu ada Nabi kerja. Kalau hak Nabi ni, saya Ali menyampaikan suara dia pada kita. Tiba-tiba mari buka lampu, elektrik ni ada, pasal bunyi suara dia pergi jauh, lagu tu. Hak ni pun lagu tu. Apa tak boleh dalam peristiwa yang sama? Dalam peristiwa yang sama ada ketikanya, ketika mampu hak ni tak dengar, hak jauh tu tak dengar, tapi ketika hidup dengar. Cuma Nabi SAW tak pakai benda lagu ni lah.
Mukjizat. Mukjizat. Suara dia didengar oleh hak jauh-jauh. Itu benda ni. Jadi benda ni kita boleh terima. Sebab mukjizat ni, apa yang kita kata Nabi tak pakai daripada awal lagi. Dia bukan sepuluh spekar. Kalau spekar ni tak apa, kita pergi buka bunyi, kita kata tak bunyi. Dan semua orang boleh. Siapa dia kata mukjizatnya ni? Tak ada mukjizat. Ni siapa-siapa pun boleh. Biasa. Tetapi hak berlaku kepada Nabi SAW tak ada sebab-sebab hak biasa ni, tapi berlaku. Itulah yang dikatakan mukjizat. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya, macam mana di sini disebutkan, apa maknanya? Di sini disebutkan Nabi SAW berucap di atas unta dia ataupun di atas baral dia. Kami duduk dan di tempat penginapan kami masing-masing, penginapan kami masing-masing. Apa makna? Jadi masing-masing duduk dalam kemah, Nabi saja duduk luar. Gitukah? Adakah itu cara beradab? Adakah itu cara berkhutbah? Masing-masing duduk dalam kemah masing-masing, Nabi duduk luar. Gitukah? Dia tidak nak ayat gitu sini. Dia nak ayatnya satu. Ada di antara kami yang duduk depan, tengok tu. Hak tengok tu memang dia kata dia tengok lah. Ada di antaranya hak duduk dalam kemah tu, jauh lah. Hak tu pun dengar juga. Dengar juga. Itu satu makna dia. Walaupun jauh, dengar juga. Ada hak tu memang tak tengok. Kalau kira-kiranya tak dengar lah, duduk sejauh tu. Tak dengar. Tapi duduk sejauh tu pun dengar juga nak ayat. Gitu. Satu lagi, memang tidak duduk dalam kemah tu. Tak ada orang duduk dalam kemah tu. Semuanya pergi dengar khutbah Nabi belaka. Tapi hak dia royaknya, kiranya kami duduk di tempat kami yang jauh dalam kemah masing-masing tu, kami akan dengar juga. Kami akan dengar juga. Mana dalam keadaan kami duduk jauh tu, kira-kiranya kami tak dengar, tapi kami dengar juga. Bukan bermakna mereka memang duduk dalam kemah tu. Tidak. Tidak makna gitu. Nabi SAW pun tak apalah, mengajarlah mereka. Mengajar mereka ibadat haji tu. Mengajar teruslah sebab dia duduk ajar semua. Sehingga sampai ke jima. Sini timbul kemuskilan pula. Lagu mana ajar-ajar tu sampai ke tempat melontar kalau mereka tu duduk dalam kemah masing-masing. Sebab tu yang kita kata tadi, satu pendapat salah satunya, dia bukan duduk dalam kemah. Cuma dia kalau duduk dalam kemah tu pun dengar jauh. Mereka duk tunggu sama Nabi ni, duk tunggu sama. Sebab tu sampai kepada jima. Sampai kepada jima tempat melontar, duk ajar royak semacam sampai ke tempat melontar. Makna mereka duduk tunggu, bukan duduk dalam kemah. Satu lagi makna dianya, Nabi SAW mengajar, sebahagiannya duduk tengok Nabi, sebahagiannya duduk dalam kemah sungguh jauh lah, dengar hak Nabi ajar. Nabi ajar ni ibadat haji daripada awal sampai ke pengajaran tentang melontar tu. Bukan dia pergi tempat melontar, sampai ke bab melontar, bukan sampai ke tempat melontar. Duduk royak cerita ibadat haji ni, mengajar ni daripada awal lagu ni sampai kepada bab ataupun cerita tentang melontar. Bukan pergi ke tempat melontar tu, sampai di sini maksudnya. Sampai ke bab melontar, royak belaka. Nabi SAW ajar belaka. Itu makna balara tu, balaral jima. Satu dengan makna sampai tubuh dia tu, diri dia tu sampai, belah-belah jalan, belah-belah buat kerja haji tu, royak semacam, sehingga sampai ke tempat melontar tu, tak berhenti royak. Satu lagi, royak tu royak pengajaran haji tu, cara ibadat haji tu. Bukan dia pergi ke tempat melontar tu, sampai ke bab melontar royak. Gitu maksudnya. Dia letak tangan dia, bila sampai ke bab melontar ataupun ke tempat melontar, dua tadi. Dia letak tangan ni, jari telunjuk ni, jari
untuk nak berderah. Thumma qala bihasal khadaf. Kemudian dia isyarat, tunjukkan dengan hasal khadaf, iaitu batu, anak batu nak buat melontar tu sebesar mana, dan nak pegang lagu mana, nak pegang lagu mana. Tu dia. Lepas tu dia pun suruh orang-orang muhajirin, fanazalu, mereka pun berhenti, mengambil tempat di bahagian hadapan masjid di situ. Ambil tempat di bahagian hadapan masjid. Nabi lah yang suruhnya. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Dia suruh duduk sini. Puak-puak Ansar duduk di bahagian belakang masjid. Lepas tu orang-orang lain berduduk di sekeliling mereka. Itu cara duduknya. Itulah benda hak sebenarnya. Kalau kita tengok dalam syarah ni, muka surat 371 tu, hak panjang-panjang dia royak sini, hak kita royak sini. Tu yang benarnya. Hak dia royak tu panjang jadi panjang. Hak sini sekitar 2 tadi itulah maksudnya. Kemudian babun yabitu bi Makkah layali yamina. Sekatulah dulu, wallahu a'lam.